Baik, kita kembali ke sesi sembang Q&A kita pada hari ini. Saya nak bertanyakan kepada adik Atikah dan juga yang lain-lainnya. Untuk pengetahuan anda, mereka yang belajar di Unicare MIT disediakan tempat penginapan, dan mungkin adik Atikah ataupun sesiapa yang di sini yang nak bercerita tentang kehidupan di penginapan yang kita sediakan. Mungkin kita boleh tanyakan kepada adik Atikah dulu. Adik Atikah? Okey. Penginapan kalau macam saya duduk dekat Rah Residency yang UniKL MIT sendiri macam collaborate lah dengan Rah Residency tu. Saya pun duduk dekat situ, duduk apartmen yang baru lah boleh kata. Dekat situ kita orang duduk satu rumah tu 10 orang. Memang kalau campur, boleh duduk satu batch ke kalau jumpa untuk 10 orang tu. So macam korang duduk dengan kawan-kawan lah. Dekat situ kita boleh belajar berdikari, belajar masak sendiri sebab dekat apartmen tu ada ada dapur, so boleh belajar masak lah. Lepas tu kat situ juga ada swimming pool, diorang sediakan swimming pool, ada gym. View dekat situ memang sangat cantik lah. Ada kalau bertuah boleh dapat view yang menghadap KLCC lah. Macam tu. Yang paling specialnya duduk dekat Rah Residency ni, memang nak jalan kaki ke kampus tu memang sangat dekat lah. Kita boleh jalan kaki je, dia punya dekat dia tu. Daripada Rah ke kampus. Lepas tu dekat situ, bila kita duduk dekat apartmen ni, memang belajar tu kita boleh fokus lagi lah bagi saya. Fokus means tak ada gangguan. Kalau maybe kalau adik-beradik bising sangat ke apa ke, kita duduk antara kawan-kawan yang nak belajar macam tu. Macam tu lah daripada saya. Okey, itu apa yang adik Atikah rasa tentang penginapan yang kita sediakan untuk pelajar di Unicare MIT. Untuk pengetahuan semua, kampus MIT ini berada di tengah-tengah bandar, dan kita sudah semestinya anda semua tahu kita di Kampung Baru. Okey, mungkin adik Alia nak ceritakan kenapa bestnya lokasi di Kampung Baru. Makanan sedap ke, senang nak dapat ke, murah ke? Mungkin boleh cerita. Kalau nak cerita pasal yang lokasi MIT ni memang strategik lah, sebab memang dekat city dekat betul-betul tengah-tengah kan, Kampung Baru. So memang kat situ pun banyak kemudahan. Ada LRT. Kalau nak pergi ke kampus tu tak payah nak naik pun, memang boleh berjalan. Kalau duduk dekat residensi Rah tu memang boleh. Kalau jalan biasa 10 minit, kalau berlari 5 minit je boleh sampai dah. Macam tu. Macam tu lah. Kalau lagipun kalau duduk kat residensi Rah ni memang banyaklah makanan kat situ, macam yang famous wanjo, nasi lemak semua tu. Lepas tu Masjid Kampung Baru senang untuk budak lelaki nak solat Jumaat. Memang sebelah MIT ada mall sendiri, ada Quill City Mall. So kat situ pun banyaklah benda yang boleh buat untuk student, untuk macam lepas kelas untuk makan ke, di station kejap pun boleh juga. Betul. Okay. Ramai yang di luar sana yang mungkin risau bila tengok lokasi kita di center of KL. Mungkin risau tentang kewangan yang mereka ada, sebab kita risaukan tempat di tengah KL mungkin mahal semuanya. Tapi macam mana pula dengan adik Itifaz? Mahal ke? Untuk hostel Rah resident ke?
Betul? Bagi saya dia tak silap saya yuran 300 setengah. Kalau saya silap pendek-pendek boleh betulkan saya. Kalau saya 300 setengah, tapi kita jimat pengangkutan. Sebab macam Alia cakap tadi, jalan 5 minit pun dah sampai kampus. Cuma beza saya, ada satu lagi hostel, pengalaman yang saya rasai sebagai batch FICT 2020 adalah hostel Jalan Tanduk. Kami duduk di hostel Jalan Tanduk, dan satu lagi hostel Jalan Pantai Indah. Dan saya dapat merasakan kedua-dua hostel sebab ada pengurusan dalam UniKL yang saya kena duduk di JPE dulu baru saya boleh gerak ke JPE. So, saya ceritalah sedikit dekat Jalan Tanduk macam mana. So kalau yang nak penginapan yang yang murah, boleh ambil ni lah hostel Jalan Tanduk. Harga pun RM120 saja. RM120, dan dekat bawah ada cafeteria, boleh makan apa-apa sahaja, which is at reasonable price. Ada juga disediakan gym. Gym untuk students, untuk aktif lah, sebab daripada terperap dekat hostel je, bolehlah juga mengamalkan healthy lifestyle. Ada juga meja pingpong, ada juga court badminton. Tak silap, masa saya duduk bukan court badminton, ada jaring dan juga pole untuk court badminton, dan juga ada juga budak-budak main futsal kat bawah tu. So balance. Belajar, boleh main dekat bawah tu, cafeteria pun makanan murah-murah. Dan hostel Jalan Tanduk terdiri daripada lelaki dan perempuan, dan hostel Jalan Pantai Indah terdiri daripada lelaki saja. So best lah. Yes, takraw pun ada juga takraw dekat hostel Jalan Tanduk. Jauh tak nak pergi kelas. For saya, daripada Jalan Tanduk ke stesen LRT terdekat adalah LRT Bangsa. LRT Bangsa tu kalau berjalan saya kata 8 ke 10 minit. Yes, 8 ke 10 minit untuk berjalan. LRT Bangsa dalam 3 stesen sampai dah. 3 ke 4 stesen sampai dah dekat UniKL MIT. Dan lagi best lah bila kita duduk dekat penginapan, katakan arah residen ke Jalan Tanduk ke JPE ke, kita duduk dengan kawan-kawan kan, macam-macam. Yelah, macam Madam Suryani cakap tadi, bila dah foundation ni kena belajar sama-sama lah, kena ada tolong-menolong antara satu sama lain. So macam-macam kerenah kita jumpa. Sebelum saya datang tu pun dah macam-macam kerenah. Ada yang student yang homesick ke apa kan, yang tak pernah duduk asrama ke apa. Tapi masa orientasi kita orang memang dah dididik lah dengan kawan-kawan support. Yes. Biasakan sebab akan setahun FICT diorang berhadap muka diorang setiap hari. So kita orang support each other always. Okay. Inilah yang seronoknya kalau belajar di sini. Kita bukan saja seronok belajar, tapi lifestyle pun seronok. Okay. Campus dekat, and then makan senang nak dapat, harga pun reasonable, kata adik Ihtifaz tadi. Baik, saya nak tanya soalan seterusnya kepada Cik Suryani. Lepas kita dah tahu tentang struktur program, kita juga nak tahu tentang bantuan kewangan kalau ada disediakan untuk mereka yang menyambung pengajian dalam bidang ini. Okay. Untuk FICT, pelajar yang memilih untuk melanjutkan pengajian di peringkat FICT ni, yuran yang ditawarkan adalah bernilai untuk setahun $5,500. Program ni actually adalah orang kata self-sponsored, maksudnya pelajar perlu bayar sendiri, dan kita tak ada menyediakan orang kata 100% scholarship, tak ada. Tetapi kita masih ada pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan dari segi financial.
kita juga kita juga menawarkan apa yang kita panggil sebagai UniKL Top Achiever Foundation Scholarship. So walaupun dengar tadi yuran pengajian 5,500, so macam agak tinggi, tapi kalau parents boleh apply KWSP, boleh apply, tak ada masalah. Kita akan keluar surat untuk makluman dan semuanya. Sebenarnya yuran kita memang agak mahal sebab kita orang kata universiti swasta, tapi kita ada kita dah waive kan lebih kurang 50% daripada tuition fees asal. So 5,500 tu adalah 15% scholarship dari pihak UniKL. Tetapi kita juga menyediakan satu lagi orang kata financial assistant, iaitu UniKL Top Achiever Foundation Scholarship. Di mana pelajar-pelajar FICT yang dah mendapat tawaran kemasukan ke program kita, boleh memohon UTAF ni, singkatan dia UTAF, kita suka panggil benda-benda ringkas-ringkas kan zaman sekarang ni. So UTAF ni telah dibuka, dan tarikh tutup dia kalau tak salah saya hujung minggu ni. Subjek tu jugalah kalau kita dapat lagi permintaan mungkin dilanjutkan ke bagaimana. So adik-adik kena sentiasa follow announcement daripada kita punya page lah. So mereka yang layak, UTAF ni dibuka untuk semua Malaysian citizen, SPN leavers. So adik-adik yang mendapat 6 A's untuk FICT, A dalam subjek Maths, Science, dan 4 subjek yang lain. Alright, so anda layak untuk memohon UTAF di mana UniKL akan membayar sepenuhnya yuran pengajian 5,500 termasuk yuran-yuran lain. Yuran pendaftaran, yuran penginapan, ada yang sebab kita ikut socio-ekonomi student juga, latar belakang socio-ekonomi students. So pendaftaran kita dah buka. Mana-mana adik-adik yang dah dapat offer letter boleh terus accept dan boleh terus register. So kalau mereka yang 6A's boleh apply untuk UTAF, dan application untuk UTAF ni kita buka sehingga 1 Julai. Dan kita ada peringkat pemilihan. Betul, siapa cepat dia dapat lah ni. Kita ada peringkat pemilihan juga. Pelajar perlu submit isi borang, submit di kita punya website, melalui website kita, dan pelajar perlu sediakan sedikit video on motivations. Macam untuk pengetahuan semua, adik Aliyah dan adik Atikah ni adalah kita punya UTAF recipients untuk batch 4, daripada batch 4. Dan keputusan result adik dapat ke tak dapat kita akan announce sebelum registration. InsyaAllah 15 Julai. Itu antara financial assistance yang kita sediakan. Bila adik-adik dah masuk bachelor, itu lain pula. Kita akan betul. Kita ada sediakan bantuan keuangan untuk pelajar-pelajar sewaktu peringkat ijazah. Okey. Pada penerangan daripada Cik Suryani, saya nak ulang di sini harga tuition fee untuk program ini adalah RM15,000, tapi kalau adik sambung pengajian dalam bidang sarjana muda di UniKL, adik-adik akan dapat potongan 50%, dan kalau keputusan adik semua cemerlang, adik juga boleh memohon untuk UTAF seperti yang diterangkan oleh Cik Suryani, dan permohonan ini UTAF ini tempatnya terhad. Pastikan dapat keputusan cemerlang, boleh apply dan adik akan dapat scholarship. Baik, saya nak tanyakan soalan terakhir kepada semua sebab kita pun dah sampai ke sesi yang terakhir. Saya nak tanya apa kata-kata akhir ataupun nasihat yang boleh adik-adik dan juga Cik Suryani kongsikan kepada mereka yang menonton kita di Facebook Live hari ini. Mungkin kita boleh mula dengan Cik Suryani dulu. Okay, okay. Apa yang saya nak cakap ujung-ujung ni alright. Okay, so pilihan di tangan adik-adik semua. Sebenarnya antara diploma dengan foundation, yang mana satu pilihan tu sebenarnya foundations ni is a fast track. Okay, fast track.
dengan kelayakan yang ada, okay, cukup. Kita punya minimum requirement is credit dalam minimum dalam credit dalam 5 subjek. So apa kata anda grab the opportunity, do the fast track. Buat setahun di foundations dan seterusnya terus menyambung di peringkat ijazah sarjana muda. Okay, berbanding kalau adik pilih diploma, dia punya pathway berbeza, ambil masa sedikit, tetapi fikirkan tujuan adik-adik. Okay, so itu saja. So come and join us di UniKL MIIT. Okay, grab the opportunity. Itu kata Cik Suryani. Macam mana pula dengan adik Alia? Adik Alia? Kalau bagi saya, nasihat saya untuk adik-adik yang baru habis SPM ni, just supaya belajar betul-betul dan jangan give up lah masa study tu. Tapi kalau rasa tak boleh nak study, just take a break dulu and then jangan rush, jangan push diri and just prioritize mental health dululah. Sebab kalau push juga diri masa mentally and physically tak boleh juga. Lepas tu just jangan comparekan diri dengan orang lain lah, sebab pace masing-masing ikut pace sendiri kan. Kalau nak masuk, jangan comparekan foundation dengan diploma ni, budak-budak diploma lagi pandai ke, budak-budak foundation lagi pandai ke, macam tu lah. Okey, itu nasihat adik Alia untuk adik-adik di luar sana. Okey, jangan bandingkan apa keputusan yang adik buat. As long as kita tahu keputusan itu adalah yang terbaik untuk kita, teruskan saja. Alright, saya nak tanya panel kita yang terakhir, adik Ihtifaz. Apa nasihat yang adik boleh share dengan mereka di luar sana? Nasihat saya untuk yang selepasan SPM ialah sama ada untuk masuk foundation ataupun diploma, bagi saya adalah buat research, tanya orang dan kaji mana yang anda rasa lagi better lah untuk diri sendiri. Sebab in the end kita juga yang tahu diri kita macam mana. Saya pun before masuk FICT dan masuk Bachelor Software Engineering pun saya set goal. Habis je FICT, saya call lecturer masa saya FICT SEM 2, Madam Nazirin. Saya call Madam, by FICT saya nak masuk apa ni untuk degree. So saya call Madam daripada maghrib sampai isyak sebab saya ada kerja masa time isyak. So saya call Madam cakap awak ambil BNS ataupun BCSS. Saya call Madam Syarizan cakap ambil BCSS ataupun BSE. So saya buat research, saya tanya pakcik-pakcik saya, in the end saya rasa BSE untuk saya. So follow your own pace, rasa dekat diri sendiri macam mana, set goal untuk diri sendiri, apa yang kita akan buat in 5 years lagi, so and then decide. Okay, terima kasih adik Ihtifaz. Okay, follow your own pace and buat research sebelum kita nak apply sesuatu program. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua panel kita pada hari ini, Cik Suryani, adik Ihtifaz, adik Alia dan juga adik Atika kerana sudi meluangkan masa bersama kita 1 jam di sesi Sembang UNI, Jumpstart Your Future with Foundation in Computer Technology. Sebelum saya menamatkan sesi kita pada petang ini, saya ingin mewawarkan sekali lagi, anda boleh memohon untuk program ini di laman sesawang www.unikl.edu.my dan kemasukan yang akan datang adalah pada Julai 2022. Baik, saya akhiri sesi kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum dan semoga kita berjumpa lagi.
it up.